Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haifah Rauha binti Muhammad Fuad, nombor matrik 1202151. Pada hari ini kami akan membentangkan tajuk Revolusi Perindustrian keempat dan terlebih dahulu saya ingin mempersilakan ahli kumpulan saya untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum, saya Wan Amirul Arif bin Wan Rosli, nombor matrik 1202144. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Az-Zahra binti Muhammad Nizam dan nombor matrik 1202145. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norillah Sharifah binti Sudiman, nombor matrik 1202146. Nama diberi Naisha Masra binti Hussein, nombor matrik 1202147. Dan saya akan menerangkan tentang pengenalan kajian kami ini. Tajuk ini secara spesifiknya menerangkan tentang revolusi industri keempat yang berlaku di Malaysia dan juga turut dikaitkan dengan negara luar. Jadi bagi latar belakang kajian, saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang revolusi industri keempat. Sebelum terbentuknya revolusi industri keempat ini, terdapat beberapa revolusi industri sebelumnya. Di mana yang pertama, revolusi industri pertama yang bergantung kepada penggunaan mesin berkuasa wap dan air. Yang kedua, revolusi industri kedua yang melibatkan penggunaan tenaga elektrik dalam pembuatan skala yang besar pada tahun 1870 hingga 1914. Dan yang ketiga, revolusi industri ketiga yang tercetus pada lewat abad ke-20 yang berdasarkan teknologi maklumat dan komputer. Manakala akhir sekali, industri keempat pula merangkumi penemuan pelbagai teknologi baru seperti otomasi, Internet of Things dan banyak lagi. Manakala bagi skop kajian, kami menghususkan data dan maklumat tentang revolusi industri keempat yang semakin berkembang pesat pada hari ini. Kami tidak menghadkan kajian ini dalam konteks Malaysia sahaja, tetapi juga merangkumi perkembangan di luar negara. Bagi objektif kajian ini telah dijalankan untuk memenuhi beberapa objektif. Yang pertama, mengenal pasti maksud dan ciri-ciri utama revolusi industri keempat. Dan yang kedua, menjelaskan manfaat yang diperolehi menerusi perkembangan revolusi industri keempat daripada pelbagai aspek, iaitu aspek ekonomi, politik dan pendidikan. Dan yang terakhir, menjelaskan kesan negatif revolusi industri keempat dalam aspek keagamaan, kemanusiaan dan penjagaan alam sekitar. Sekarang saya akan menerangkan tentang metodologi kajian kertas kerja ini. Kami menggunakan kaedah kualitatif dan kaedah pengumpulan data yang kami gunakan adalah diperoleh daripada dokumen yang berkaitan dengan revolusi industri keempat, iaitu daripada artikel jurnal dan blog dalam talian. Bagi kaedah penganalisisan data pula, kami memberi tumpuan kepada tafsiran data untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai topik ini. Kami mengumpulkan data daripada satu set artikel jurnal yang dikategorikan mengikut beberapa kata kunci seperti pembangunan, inovasi, cabaran dan pendidikan yang berkait rapat dengan revolusi industri. Dan daripada sumber yang digunakan, kami menganalisis data penting yang kebanyakannya terdapat dalam format teks. Bagi suratan literatur, yang pertamanya ialah definisi revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 merupakan satu perkembangan dalam bidang industri dari segi penggunaan teknologi yang lebih canggih dan ia lebih menumpukan kepada perkembangan teknologi itu sendiri. Dengan adanya revolusi industri 4.0, ia mampu memudahkan kehidupan manusia dan meningkatkan daya kemampuan manusia yang sedia ada terbatas. Sebagai contoh, ia mampu memperkembangkan penggunaan internet yang secara meluas dan menciptakan teknologi-teknologi sains, penghasilan robot-robot pintar, cloud, cetakan 3 dimensi dan juga AI iaitu kecerdasan buatan. Bagi ciri-ciri utama revolusi industri 4.0, ia terbagi kepada 4. Yang pertama ialah vertical networking.
Okey, bagi vertical networking ataupun rangkaian tegak, rangkaian ini membantu manusia yang mempunyai keinginan dan kepentingan tertentu berhubung. Ia dapat membantu syarikat dan kilang-kilang bertindak balas dengan cepat bagi menghasilkan dan memenuhi kehendak pelanggan. Dengan ini, penggunaan bahan akan menjadi lebih efektif dan dapat mengurangkan kos kerugian. Seterusnya ialah horizontal integration ataupun integrasi mendata. Dengan adanya horizontal integration, ia dapat membantu syarikat-syarikat perkilangan pintar mengenal pasti dan bertindak balas bagi menyelesaikan masalah dengan pantas. Sistem ini berkeupayaan untuk merekod setiap maklumat operasi sama ada operasi pengeluaran, operasi pembuatan, pemasaran dan lain-lain. Dengan pengenalan satu masalah dapat dilakukan dengan mudah bagi mempercepatkan proses penyelesaian masalah dalam keadaan yang segera. Seterusnya ialah penyelarasan. Segala aktiviti yang dijalankan dapat dibuat penyelarasan melalui kitaran hayat satu produk dan dapat membantu syarikat membuat penambah nilai untuk segala aktiviti yang dijalankan. Justru itu, pengurusan kilang akan menjadi lebih efektif dan seterusnya mendorong kepada pembangunan industri. Dan yang terakhir, yang keempat, penciptaan sistem autonomi dan pintar. Okey, revolusi perindustrian 4.0 ini amat bergantung kepada teknologi bagi kemajuan robotik, pembelajaran mendalam dan pembelajaran mesin-mesin. Kebergantungan ini diperlukan bagi meningkatkan tahap dan daya kecekapan sesuatu teknologi secara menyeluruh. Oleh itu, teknologi luaran amatlah penting bagi membantu proses-proses perkembangan inovasi yang membawa kepada penciptaan penemuan. Pertama sekali, maksud bagi revolusi industri 4.0. Menurut pengasas Forum Ekonomi Dunia, iaitu Klaus Schwab, beliau menjelaskan dalam bukunya The Fourth Industrial Revolution bahawa revolusi industri keempat ni bermula daripada kemunculan superkomputer, robotik dan juga kenderaan tanpa pengemudi. Kemudian, revolusi industri 4.0 ini merupakan revolusi industri yang menggabungkan proses dan juga teknologi pembuatan tradisional seperti Internet of Things iaitu IoT dalam usaha untuk meningkatkan otomasi, komunikasi dan juga penggunaan data masa nyata. Revolusi industri 4.0 juga dapat dilihat melalui pengeluaran telefon pintar yang kita panggil sebagai smartphone, televisyen pintar iaitu smart TV, serta rumah pintar yang dipanggil sebagai smart home yang boleh didapati di pasaran kini. Jika dilihat, ramai masyarakat yang menggunakan teknologi yang seperti ini pada masa kini. Jadi, industri 4.0 ni telah dilaksanakan di negara-negara luar, di mana negara-negara yang maju seperti Singapura, China dan Amerika Syarikat dan juga Jepun. Dan seterusnya ialah ciri-ciri bagi revolusi industri 4.0. Pertama sekali ialah rangkaian tegak iaitu vertical networking. Rangkaian tegak merupakan rangkaian yang membantu dalam menghubungkan manusia yang mempunyai kepentingan dan juga keinginan tertentu, di mana ia melakukan proses digital ke fizikal. Sebagai contoh, untuk membuktikan ia ialah terdapat perkilangan pintar yang terdiri daripada sistem yang berbeza, di mana ia mampu untuk berinteraksi antara satu sama lain dan cepat dalam menyesuaikan diri bagi meningkatkan prestasi kerja. Seterusnya, ciri kedua bagi revolusi industri 4.0 ialah integrasi data iaitu horizontal integration, di mana ia berfungsi untuk menerusi generasi baru rantaian nilai global, di mana kesilapan dan juga masalah dapat dikenalpasti dengan lebih pantas oleh pihak syarikat menerusi gelung fizikal, digital, fizikal, di mana apabila terdapat punca masalah yang dikenalpasti, mereka dapat menyelesaikannya dengan kadar yang segera dan mudah disebabkan oleh kerana proses operasi yang direkodkan dan dilog boleh diperiksa pada bila-bila masa. Ciri yang ketiga ialah keselarasan, iaitu semua aktiviti yang meliputi pembangunan
dan juga penghasilan produk dapat disepadu dan diselaraskan melalui kitaran hayat sesuatu produk, di mana sumber atau sinergi baharu telah dicipta di antara proses pembangunan produk dengan sistem pengeluaran yang digelarkan sebagai kejuruteraan rentas rantaian nilai keseluruhan, proses atau aktiviti di mana syarikat dapat menambah nilai terhadap pengeluaran, pemasaran dan juga penyediaan perkhidmatan selepas jualan. Jadi, ia dapat membantu dalam meningkatkan kecekapan syarikat. Seterusnya, manfaat yang diperolehi menerusi perkembangan revolusi industri 4.0 dari aspek pendidikan. Seperti mana yang kita tahu, pendidikan 4.0 ini merupakan keperluan bagi revolusi industri 4.0 di mana manusia dan juga teknologi bersatu dalam mewujudkan peluang baharu secara kreatif dan inovatif. Jadi istilah umum yang digunakan oleh ahli teori pendidikan untuk menerangkan tentang pelbagai cara untuk mengintegrasikan teknologi cyber secara fizikal dan bukan dalam pelajaran. Di mana pada abad ke-21 ia dijangka untuk mampu mencapai bagi kemahiran seperti kemahiran pembelajaran dan juga inovasi, termasuk menguasai pelbagai kemahiran dan pengetahuan pembelajaran dan inovasi, pemikiran secara kritikal dan penyelesaian masalah, komunikasi dan juga kolaborasi. Seterusnya, kemahiran bagi celik digital yang termasuk literasi maklumat, celik media dan celik ICT. Kemudian, kejayaan dan kemahiran dalam kehidupan termasuk fleksibiliti dan kesesuaian, inisiatif, interaksi sosial dan budaya, productivity dan accountability, kepimpinan dan tanggungjawab. Terdapat pelbagai aktiviti pembelajaran yang menyokong industri 4.0, antaranya augmented reality, di mana ia merupakan salah satu teknologi baharu dalam pendidikan 4.0, iaitu teknologi tambahan realiti maya AR/VR. Jadi menurut jurnal antarabangsa persekitaran dan pendidikan sains telah menyatakan bahawa augmented reality iaitu AR memberikan penggunanya untuk memanfaatkan secara sempurna yang membawa dunia nyata dan maya bersama-sama. Jadi ia manfaatnya bagi para pelajar ialah para pelajar menjadi lebih faham dalam pembelajaran dengan adanya alat bantuan seperti objek 3D, teks, video, audio dalam pembelajaran di dalam kelas. Seterusnya, cloud computing. Cloud computing ni merupakan ketersediaan sumber dalam sistem komputer, terutamanya dari segi penyimpanan data dan kuasa komputer tanpa penguasaan aktif kepada pengguna. Oleh itu, manfaatnya ialah para pelajar dapat mengakses bahan-bahan ilmiah seperti jurnal-jurnal di atas talian. Kemudian, robotik. Robotik mula diperkenalkan pada peringkat sekolah menerusi subjek reka cipta, di mana ia mula disebarkan secara meluas di peringkat sekolah melalui pertandingan-pertandingan yang dianjurkan pada peringkat sekolah dan lain-lain lagi. Jadi hikmah daripada sini ialah ia membantu dalam merangsang dan juga melahirkan pelajar yang mempunyai pemikiran kreatif dan juga inovatif. Akhir sekali, big data. Pembelajaran melalui data-data yang berunsurkan ilmiah menjadi mudah dan cepat untuk diakses dengan adanya big data di laman sesawang seperti Google Scholars, di mana para pelajar pada zaman kini aktif dalam menggunakan Google Scholars untuk mencari bahan-bahan ilmiah untuk digunakan dalam bahan penulisan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang kesan-kesan positif serta negatif revolusi industri 4.0. Dari segi ekonomi, yang pertama sekali adalah kadar produktiviti akan menjadi lebih tinggi dengan berlakunya perkembangan teknologi baharu seperti percetakan 3D. Mesin-mesin menjadi lebih pintar dan dapat menghasilkan produk-produk
dan dalam kuantiti yang lebih banyak serta dalam lebih berkesan, secara lebih besar. Seterusnya, dari segi pendidikan, dengan adanya augmented reality, cloud computing dan big data, para pelajar dapat mengakses bahan-bahan ilmiah dengan mudah dari internet. Seterusnya, dari segi politik, kerajaan akan dilihat semakin terdus. Hal ini demikian kerana ketulusan fiskal melalui portal digital dan mekanisme accountability termasuk audit menjadikan usaha rasuah semakin baik. Okey, jadi kerajaan perlulah memanfaatkan teknologi baru yang sedia ada ini untuk memperkukuh serta memperbaiki sistem lama yang tidak berkesan lagi. Seterusnya, kesan-kesan negatif industri revolusi 4.0. Yang pertama sekali, dari segi kemanusiaan akan berlaku ketidaksamarataan jurang gaji antara orang pekerja-pekerja berkemahiran tinggi serta pekerja berkemahiran rendah. Hal ini demikian kerana seperti sedia kita maklum bahawa ramai kilang menggunakan robot-robotik, jadi demand terhadap pekerja-pekerja berkemahiran rendah ni semakin berkurang, akan tetapi demand terhadap pekerja berkemahiran tinggi ni semakin meningkat. Seterusnya akan berlaku permasalahan etika. Hal ini demikian kerana kemajuan teknologi memungkinkan berlakunya pencerobohan privasi bagi pihak-pihak yang mempunyai data peribadi kita. Okey, kurangnya piawaian etika dan moral dan perisian menjadikan masalah ini lebih rumit. Okey, seterusnya, kerosakan alam sekitar akan berlaku. Banyak kilang-kilang menggunakan sumber bahan mentah dan akhir sekali mereka menggunakannya secara pesat, dan akan tetapi pada masa akan datang sumber-sumber ini akan kehabisan. Maka masalah yang lain pula akan timbul setelah sumber-sumber ini habis. Dan bukan itu sahaja, habitat haiwan serta ekosistem akan musnah akibat revolusi industri 4.0 ini. Sekian. Seterusnya, implikasi dan cadangan. Pertama sekali, implikasi revolusi perindustrian terhadap individu ini ialah ia membantu memudahkan urusan manusia. Hal ini kerana seseorang manusia itu dia dapat mencari maklumat dengan lebih mudah dan tanpa had kerana rangkaian internet yang ada masa kini sangatlah luas dan ia juga mampu diakses oleh semua pihak dengan hanya menggunakan peralatan teknologi yang canggih seperti telefon pintar maupun laptop. Seterusnya, kewujudan teknologi ini juga ia memudahkan proses komunikasi antara satu sama lain tanpa perlu berjumpa secara bersemuka. Namun begitu, teknologi yang sedia ada ini kita tidak boleh gunakan secara berlebihan kerana bimbang dia akan mendatangkan kemudaratan dan juga melalaikan. Jadi cadangan yang dapat diutarakan kepada individu ialah mereka harus menghadkan penggunaan peranti seperti telefon bimbit kerana ia akan memberi kesan kepada intelektual, mental dan juga kehidupan sosial mereka. Contohnya, apabila seseorang itu dia sering mencari atau menggunakan maklumat di internet, ia secara tidak langsung akan membataskan tahap pemikiran mereka. Kerana setiap persoalan yang telah diajukan kepada mereka sudah ada di internet dan after mereka cari, mereka akan menambah ataupun mengubah beberapa ayat tersebut. Yang kedua, implikasi terhadap pendidikan di mana revolusi ini dapat melahirkan pengajaran dan pembelajaran yang fleksibel di mana para pengajar seperti guru dan pensyarah ia dapat menyampaikan ilmu tanpa perlu menghadirkan diri ke bilik darjah ataupun dewan kuliah dan hanya melakukan kelas itu secara atas talian bersesuaian dengan situasi semasa. Contohnya, pada zaman kini, hampir setiap sekolah dan universiti tidak dapat mengadakan kelas secara bersemuka disebabkan wujudnya virus COVID-19. Dan walaupun penyakit ini berbahaya, kita patut menzahirkan rasa syukur kerana penyakit ini muncul ketika setelah adanya revolusi perindustrian ini di mana ia dapat membantu kita menjalankan kelas secara atas talian. Disebabkan terdapat beberapa murid yang tidak mempunyai peranti teknologi, jadi pihak pendidikan dia dapat membantu pelajar tersebut dengan mengenal pasti masalah yang dihadapi dan juga seterusnya membantu dengan meningkatkan akses penggunaan internet dan juga gadget. Contohnya, pihak Kementerian Pelajaran Malaysia ataupun KPM boleh berkolaborasi bersama-sama dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia untuk mewujudkan pusat internet tempatan di seluruh negara bagi membolehkan pelajar yang tidak berada di kampus ataupun yang tidak mempunyai akses internet di rumah untuk menggunakan perkhidmatan tersebut secara percuma. Tambah pula,
Apabila mengetahui kewujudan segelintir pelajar yang tidak mempunyai telefon pintar, kemungkinan KPM boleh mengagihkan peranti telefon bimbit kepada setiap murid supaya dapat mengatasi masalah ini supaya tidak berlaku lagi. Okay, implikasi yang terakhir ialah kehadiran revolusi industri keempat ini ia mempengaruhi kepada ekonomi negara ialah ia dapat memodernkan semua sektor yang terdapat di Malaysia. Contohnya penggunaan e-dagang di mana setiap pengguna dan juga pembeli dapat melakukan jual beli secara atas talian tanpa perlu bersemuka dengan antara satu sama lain. Selain itu, pihak kilang juga banyak menggunakan peralatan mesin dan juga robot bagi melakukan setiap proses dengan yang cepat. Namun begitu, jika penggunaan mesin dan robot semakin banyak digunakan, ia akan menjejaskan tenaga pekerja manusia. Jadi, cadangan yang dapat diutarakan kepada pihak kerajaan ialah membataskan penggunaan teknologi bagi setiap perniagaan. Hal ini kerana jika teknologi itu digunakan secara menyeluruh untuk setiap sektor yang terdapat di negara ini, penggunaan tenaga pekerja akan berkurangan dan ini juga secara tidak langsung akan meningkatkan tahap pengangguran yang ada di sebuah negara. Kesimpulannya, kajian ini diharapkan dapat memberi pendedahan kepada setiap masyarakat tentang kewujudan revolusi ini kerana kemajuan teknologi dalam revolusi industri keempat ini semestinya akan berkembang pesat dan tidak akan berhenti. Oleh itu, golongan muda mestilah mengambil tahu tentang revolusi ini kerana merekalah yang akan menerajui negara pada masa akan datang. Walau bagaimanapun, untuk mencapai status negara maju bukanlah usaha satu pihak. Malah, setiap pihak mestilah mengambil berat dan bekerjasama untuk memastikan negara berjalan seiring dengan zaman. Sekian, terima kasih.